Yang pertama, tulis faedah yang pertama, al-faidatul ula, ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Allah nyatakan orang yang berpaling tadah, lari daripada Islam itu, kenapa? Meninggalkan jalan petunjuk. Kenapa? Sebab puncanya syaitan yang telah memperhiasi mereka, syaitan yang telah bermain dengan kosmetik kan, make-up yang nampak cantik, walau hanya perkara itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nampak comel tapi dimurkai oleh Allah. Dan juga syaitan memanjangkan angan-angan. Maka dalam ayat ini, dalam faedah ini, para pelajar, para jemaah, kita kena kenali sebab-sebab munafikin berterusan dengan munafik dia, na'udzubillah, ataupun mereka lari daripada jalan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yang pertama, ighwa'us syaitan lahum, syaitan telah memperdaya mereka. Dalam ayat ni Tuhan kata asyaitanu sawwalalah, syaitan mari bagi tahu hak ni okey, hak ni molek, yang ni semua benda-benda yang tidak baik, yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kosmetik. Syaitan mari kata, comel, kita nak buat baik apa salahnya, walaupun dia tidak buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan duk main-main. Bahkan golongan-golongan yang sesat pun, bila mari puak-puak yang mempertahankan macam-macam takwilat dibawa, macam-macam tafsiran yang dibawa untuk memperelokkan benda yang buruk. Kita mengatakan buruknya perangai orang yang nak memperelokkan benda yang buruk, buruknya perangai, dan tanggungjawab mereka di hadapan Allah berat apabila mereka nak memperbetulkan benda yang memang tak betul. Kenapa sampai begitu sekali? Jawabnya ighwa'us syaitan, permainan syaitan. Hari ini para jemaah sekalian, hati-hatilah. Syaitan menyusup masuk dalam masyarakat kita melalui ajaran batiniah yang berselindung di sebalik apa? Di sebalik amalan-amalan nak membersihkan hati, tapi jadi amalan mengotorkan hati dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sedap lagi, syaitan berselindung di sebalik jubah dan serban. Yang mereka dapat syaitan hebat lagi, berselindung di sebalik pakaian rasmi yang nampak gah, nampak hebat. Hati-hatilah kita daripada perangkap syaitan yang cukup berbahaya ini. Yang kedua, wa amlalahum mannahum bitulil a'mar. Syaitan juga memperdayakan mereka, kono-kononya kita ada masa, umur kita panjang lagi, jangan bimbang, awak baru 45 tahun, tok ayah awak mati umur 90. Dia mari, awak punya keturunan datuk awak berapa umur mati? 80. Awak punya nenek baru mati 75 tahun. Awak punya umur baru 50. Oh, kita ada masa lagi 30 tahun untuk enjoy. Ini mainan syaitan. Dia guna psikologi supaya kita tak. Tapi kalau sepatutnya kita orang beriman lain, sebagaimana kata di para ulama, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Syaitan tak, dia mari tukar, panjang umur, panjang angan-angan, banyak panjang lagi ya kita ni. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Kita minta jauh daripada minal khuzlan, daripada kita dibiarkan oleh Allah ikut punggung syaitan. Na'udzubillah. Yang kedua, faedah yang kedua, zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Jadi puak-puak munafik ini ni, dia mari dia kata apa? Dia mari jumpa puak kafir, dia kata apa? Sanuti'ukum
fi ba'dil amri. Bos, jangan bimbang, kita bersama, kita berpakat, kita berapa ni bang ini, samalah dalam perkara-perkara ini. Maka di sini kata di para ulama, hazihi yajibu ala kulli muslimin. Tulis faedah yang kedua, yajibu ala kulli muslimin fi hadzal zaman, menjadi kewajipan kepada orang muslim zaman kita hari ini, ta'ammal, memerhatikan, mentadabbur ayat-ayat ini dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang cukup teliti, berhati-hati dengan al-wa'id syadid, dengan janji-janji yang cukup dahsyat yang telah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Jangan kita masuk dalam kumpulan sanuti'ukum fi ba'dil amri, bos, kita akan bersama dalam beberapa isu. Jangan. Sebab itu ada satu kaedah. Kaedah ni dia panggil, para pendakwah mengatakan kaedah zahabiyah. Tapi ada setengah ulama berkata kaedah yang boleh diperbincangkan. Dia kata nata'awanu fi mattafaqna alaih, kita bekerjasama dalam perkara yang kita setuju. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, kita bertoleransi dalam perkara yang kita berbeza. Maknanya yang pentingnya kita nak tumpu satu hal, benda yang kita beza tak tepi, benda yang kita boleh fokus satu benda, kita serang. Macam kumpulan-kumpulan batiniah ni, dia satu pun dia atas dasar nak menyerang orang-orang yang cuba mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri berbeza juga, duk berebut juga jawatan khalifah juga, tapi mereka bersatu di atas dasar nak serang satu benda. Jadi kata di para ulama, Asy-Syangqiti contohnya dalam Adwa, dia kata al-hazar kullal hazar, jangan sekali-kali kita masuk dalam kumpulan sanuti'ukum fi ba'dil amri, walaupun kita tahu dia sesat, tapi kita bersama dalam beberapa isu, kita kata tak usah. Kita naknya kita bersama dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk keluk-kelik, jangan duk mai tak ada prinsip dalam hidup, jangan. Itulah sahabat-sahabat kita yang memahami dakwah, yang dia tahu yang benar, tetapi kerana jawatan, kerana kedudukan, mereka sanggup menurunkan tanda tangan, mereka sanggup buat tindakan. Kita kata, ya akhi ittaqullah, wahai sudah sahabat-sahabat aku, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini pendek ya, paling banyak pun kita sampai pencin, lepas pencin kau nak gimana, ataupun mati belum pencin. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah dengan tanda tangan yang kita perturunkan, dengan kelulusan yang kita beri, dengan sokongan yang kita beri. Sanuti'ukum fi ba'dil amri, dengan syarat-syarat kononnya berselindung di sebalik syarat dan sebagainya. Ini juga satu perkara yang cukup menakutkan. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, ayat yang sama lagi, zalika bi annahum, ayat 28, zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Punca kerusakan manusia ni, maaf, kaedah tadi belum habis, saya kena undur balik. Nata'awanu fi mattafaqna, kita berta'awun dalam perkara yang kita sepakati. Wa ya'zuru, makna kita bertoleransi dalam perkara yang kita tak setuju. Kata di para ulama pendakwah semasa, dia kata kaedah ni perlu diperbincangkan. Sepatutnya wa natanaqashu fi makhtalafna. Kalau kata ya'zuru, makna kita tak apa, benda khilaf, awak nak ambil lah. Tapi yang sepatutnya betulnya wa natanaqashu fi makhtalafna, kita kena bincang dalam perkara yang kita berbeza. Berbeza kenapa? Mana hujah awak, mana dalil awak, mana sandaran. Kalau sandaran dia Quran, hadis, pandangan ulama-ulama tafsir yang muktabar, ulama hadis, ulama fiqh yang muktabar, tiba-tiba dia mari ulama yang pelik, mari dengan ulama kami ni muktabar. Sebab apa? Sebab dia naik mimbar tak pakai baju, isap rokok atas mimbar. Muktabar apa lagi tu? Semaya apa tidak? Jadi kita kena wa natanaqashu fi makhtalafna, yang kita berbeza kita kena bincang. Kalau mai ya'zuru bakal duduk senyap gitu. Sebab tu dengan Syiah pun kita boleh berkabung, dengan Batiniyah pun boleh masuk, sebab ya'zuru. La natanaqashu fi makhtalafna,
kita kena berbincang dalam perkara yang kita berselisih. Baru betul. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat yang sama. Zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Mereka ikut apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tak suka apa yang diredai oleh Allah. Maka dalam ayat ini Allah Taala sebut qad fazamma subhanahu man kariha. Ayat ini Allah mencela dua kumpulan. Kumpulan mana? Kumpulan yang tak suka dengan syariat Allah. Jadi hak Tuhan marah, dia suka. Benda yang boleh menimbulkan kemurkaan Allah, maksiat ke apa benda, dia suka. Perkara yang diredai oleh Allah, dia tak suka. Maka kita kena lawan. Sebab itu Nabi buat satu kaedah yang besar, tanda pelajar kaedah. Kaedah ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak betul-betul kamu beriman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dikasih kepadanya min walidihi, daripada bapak dia, wa waladihi, anak dia, wan nasi ajmain, manusia seluruhnya. Hadis ni akhrajul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maka ayat ini menunjukkan mahabbatur rasul, kita cinta kepada Nabi ikut kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka bila kita sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah kita ikut sunnah Nabi. Ni tidak sayang ke Nabi, hak sunnah tak ikut. Habis tanda sayang ke Nabi, duduk buat gambar-gambar replika barang-barang Nabi, pakat duk gosok. Allahu akbar. Ni sekarang ni satu fenomena ni. Bila pergi ke Madinah di zaman kita dulu, zaman anak tulis buku ni, sukar. Masa tu payah. Kita nak dapat maklumat tempat-tempat sejarah di Madinah tu payah. Nanti kadang-kadang dia marah, dia Arab macam-macam. Dia kata kita nak cari benda khurafat, benda tu. Tapi sekarang ni tak ada kumpulan dia panggil Ma'alimul Madinah, pengkaji sejarah Madinah. Habis tempat dia lagi. Sini tempat Nabi pernah mari minum air, sini pernah tempat Nabi. Jadi pakat dia cari tempat. Hak pergi Madinah juga menjejak tempat-tempat. Yang kita nak jejaknya sirah Nabi. Kita yang nak jejaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giduk tempat, giduk gosok sana, gosok sini. Habis benda. Air hak. Betul lah Nabi pernah pergi ke telaga tu, tapi air dia tak ada dah. Tapi masih lagi duduk sampai mereka bawa air tu nak balik lebih daripada air Zam-Zam. Macam-macam cerita yang berlaku. Kita mengatakan cinta Nabi dengan ikut sunnah, bukan cinta Nabi dengan gosok replika. Lah. Tamat kita. Yang keempat, zalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah. Masih lagi dalam kumpulan perkara yang keempat ini. Allah kata, dia kata zalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah. Mereka ikut apa yang dibenci oleh Allah. Tuhan tak kata ma ardallah, apa yang diredai oleh Allah. Sebab apa? Wa zalika li anna rahmatallah sabiqatun. Rahmat Allah Taala itu tetap. Tuhan bersifat dengan rahmat, itu sifat Allah. Tuhan bersifat dengan sifat rahmat. Dan Allah Ta'ala juga murka kepada orang-orang yang derhaka. Sebab itu Tuhan sebut di sini ittaba'u ma askhatallah. Mereka buat benda yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tak kata benda redha, sebab redha itu memang keradaan Allah Ta'ala itu berterusan. Wasfun sabitun, satu sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala, iaitulah Allah Ta'ala sifat dia redha kepada hamba-hamba dia yang beriman. Maka di sinilah isyarat kepada kita bahawa bahayanya orang yang melakukan kebaikan tapi tidak ikut SOP syariat. Tengok Tuhan kata apa? Membuat baik tapi tak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tidak mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akan jadi? Tengok akhir ayat. Tuhan kata fa'ahbata, maka gugurlah amalan mereka. Allahu akbar. Jadi di sini ayat ni Tuhan kata ma'ashatallah, mu jangan ambil benda yang Tuhan murka, mu jangan tak suka benda yang Tuhan suka. Kalau buat juga ahbatallah, Allah Ta'ala akan
runtuhkan segala pahala amalan kamu. Ai annal madhi minal amal, amalan-amalan yang baik yang kita buat dulu, qad yahbatu bisayyiat, dia boleh hilang dengan sebab keburukan yang kamu buat. Wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Taala daripada hilangnya pahala dengan sebab itu. Yang terakhir, yang kelima, ayat yang sama lagi, zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahi wa karihu ridwana. Timbul soalan, dia kata puak-puak kafir tu makanu yakrahuna ridwanallah. Puak kafir pun dia nak juga keredaan Allah. Orang kafir dia nak juga. Dalil dianya, bila kita tanya kenapa sembah berhala ni, dia kata liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Berhala ni lah yang mendekatkan kita kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 3, dalam surah Al-A'raf ayat 53, fayashfa'u lana. Kita sembah ni supaya sembahan menjadi syafaat, perantara di antara kita dengan Allah. Ini buat kafir ni. Dia kata dia nak redha Allah Ta'ala. Jawabnya al-jawab, makna ayat ini karihu ridwanallah, ai karihu, sebenarnya mereka benci amalan-amalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah. Itu maksud ayat. Karihu ridwanallah ay karihu ma fihi ridha Allah Ta'ala. Mereka benci, mereka tak suka kepada ayat, kepada perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala redha kepada apa? Kepada apa? Allah redha dengan iman, redha dengan tauhid. Allah redha bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak keredaan Allah Ta'ala, tapi dia buat benda yang menyalahi peraturan Allah. Maka para jemaah sekalian, kalau betul-betul kita nak mencari keredaan Allah, kita ikutlah apa yang diajar oleh Allah dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun qila wa qala, orang tu cakap, orang ni cakap, duk takwil kata-kata orang yang buruk nak jadi baik, tinggalkanlah. Dalam hadis Nabi telah bawa satu kaedah yang besar. Dalam hadis Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tak meragukan. Kumpulan ini dibantah oleh orang, amalan dibantah oleh para ulama. Tiba-tiba mari 2-3 orang budak-budak ni, muda-muda ni coba nak betul balik, kita pun buka balik. Tinggalkan, kita ambil amalan-amalan yang memang tak ada bantahan, semuanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak tinggal yang ni, nak pergi cari benda yang berisiko yang begitu dahsyat? Wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Taala daripada ditinggalkan, daripada mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip dalam perbincangan ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 29 dalam siri yang akan datang.